Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu perlawanan Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Everton seri 2-2 dengan pasukan Spurs. Brighton belasah pasukan Crystal Palace 4-1. Burnley ikat pasukan Fulham 2-2. Newcastle United juga diikat oleh pasukan Luton 4-2. Sheffield United tewas 5-0 kepada pasukan Aston Villa. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Berikut merupakan perlawanan yang akan berlangsung pada hari ini dan tengah malam nanti. Jam 10 malam, Bournemouth akan bertemu dengan pasukan Nottingham Forest. Chelsea akan menerima kunjungan Wolves di Stamford Bridge. Manchester United akan bertemu dengan pasukan West Ham United di Old Trafford. Dan perlawanan tumpuan kali ini iaitu pasukan Arsenal akan bertemu dengan pasukan Liverpool di Emirates pada jam 12 tengah malam nanti. Spurs gagal atasi pasukan Everton. Spurs yang turun selaku pasukan pilihan untuk menang dalam pertemuan dengan pasukan Everton semalam gagal menepati ramalan apabila mereka hanya mampu sekadar seri 2-2 di Goodison Park. Spurs berjaya di depan terlebih dahulu. Seawal minit keempat menerusi penyerang hebat mereka iaitu Richarlison yang dibantu oleh Udogie. Jack Addison bagaimanapun berjaya menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-30 hasil bantuan daripada Dominic Calvert-Lewin. Richarlison sekali lagi berjaya meletakkan pasukan Spurs di depan pada minit ke-41 dan kali ini dibantu oleh James Maddison. Ketika perlawanan kelihatan akan berakhir dengan keputusan 2-1 memihak kepada pasukan pelawat, semangat tuan rumah yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil apabila pemain pertahanan Jarrad Braithwaite menjadikan gol penyamaan pada penghujung perlawanan sekaligus menyebabkan pasukan Spurs terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata dengan pasukan Everton. Brighton bangkit dengan membelasah pasukan Crystal Palace. Anak buah Roberto De Zerbi kali ini berjaya membalas kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan membelasah pasukan Crystal Palace 4-1 pada malam tadi. Mereka sebelum ini dikejutkan oleh pasukan Luton 4-0, berjaya memperbaiki setiap kelemahan yang berlaku dalam perlawanan tersebut dengan bermula dengan begitu garang selepas berjaya menjadikan gol seawal minit ketiga menerusi Lewis Dunk. Jack Selwood kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-33 dan seterusnya Facundo Buonanotte selang seminit kemudian untuk gol ketiga pasukan. Tamat separuh masa pertama dengan pasukan Brighton mendahului Palace 3-0. Brighton terpaksa menanti sehingga minit ke-84 sebelum dapat menambah satu lagi gol kali ini menerusi jaringan Joe Pedro yang dibantu oleh Danny Welbeck. Gol sagu hati Palace berjaya dihasilkan melalui jaringan Mateta pada minit ke-71. Dengan kemenangan ini, Brighton berjaya naik sementara ke tangga ke-7 Liga, memintas pasukan Manchester United yang hanya akan bermain pada malam nanti. Dan jika mereka menang ataupun seri, sudah pasti kedudukan akan berubah semula seperti sebelum ini. Burnley berjaya bangkit untuk ikat pasukan Fulham. Pasukan kedua terbawah dalam Liga, Burnley, berjaya bangkit untuk ikat pasukan Fulham dengan keputusan seri 2-2 dalam perlawanan yang berlangsung di Turf Moor pada malam tadi. Fulham bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi 2 gol pantas yang dilakukan oleh Palhinha pada minit ke-17 dan Rodrigo Muniz pada minit ke-21, memperlihatkan seakan-akan pasukan Fulham akan menang mudah dalam perlawanan ini. Jangkaan tersebut nyata meleset apabila beberapa percubaan yang dilakukan oleh Vincent Kompany di separuh masa kedua dilihat berjaya memberikan impak yang dikehendaki. Bermula dengan jaringan yang dilakukan oleh David Datro Fofana pada minit ke-71, hasil bantuan daripada Lawrence Asignon, dan Fofana sekali lagi meledak gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan mereka berjaya memperoleh sekurang-kurangnya satu mata daripada perlawanan tersebut. Luton hampir cetak kejutan di St James Park. Luton yang masih lagi segar dengan kemenangan 4-0 ke atas pasukan Brighton pada pertengahan minggu lalu, hampir untuk melakukan kejutan lagi sebelum diikat dengan keputusan seri 4-1 dengan pasukan Newcastle. Pada malam tadi, Newcastle yang bermain di depan penyokong sendiri bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi jaringan Shane Longstaff pada minit ke-7 sebelum disamakan kembali oleh Gabriel Osho pada minit ke-21. Tersentak dengan gol tersebut, Newcastle berjaya mendahului semula sekali lagi menerusi jaringan Shane Longstaff. Selang 2 minit kemudian, Luton yang tidak mudah mengalah berjaya untuk menyamakan kembali kedudukan menerusi jaringan Ross Barkley pada minit ke-40. Perlawanan sengit itu berakhir dengan keputusan seri 2-2 pada separuh masa pertama. Kesilapan yang dilakukan oleh pemain pasukan Newcastle menyebabkan Luton dihadapkan sepakan penalti yang memberikan kelebihan untuk pasukan pelawat untuk mendahului buat kali pertama selepas Charlton Morris mudah menyempurnakannya pada minit ke-59. Adebayo kemudiannya menambah gol keempat pasukan Luton pada minit ke-62 untuk memastikan mereka semakin selesa dengan kedudukan 4-2. Tuan rumah bagaimanapun tidak mudah mengalah apabila serangan bertali arus mereka berjaya membuahkan hasil dengan gol ketiga yang dijadikan oleh kapten pasukan iaitu Kieran Trippier pada minit ke-67 dan Harvey Barnes pada minit ke-73. Sudah cukup untuk memberikan kelegaan kepada penyokong tuan rumah. Keputusan kekal 4-1 sehingga tamat perlawanan dan keputusan seri ini sudah pasti mengecewakan Eddie Howe yang mahu menghabiskan musim ini dengan sekurang-kurangnya berada di kedudukan 4 terbaik dalam Liga.
Aston Villa pamer kebangkitan luar biasa. Walaupun tewas 1-3 kepada pasukan Newcastle sebelum ini, Aston Villa dilihat berjaya mempamerkan kebangkitan luar biasa dengan berjaya meneruskan pasukan tercorot dalam Liga, iaitu pasukan Sheffield United dengan keputusan 5-0 pada awal pagi tadi. Mereka memulakan pesta jaringan menerusi John McGinn pada minit ke-12, sebelum ditambah gol kedua oleh Oli Watkins pada minit ke-16. Gol kelima hadir pada minit ke-47, menerusi Alex Moreno dan Sheffield hampir untuk memperoleh gol sagu hati pada masa kecederaan, tetapi dibatalkan oleh VAR kerana berkedudukan dalam kedudukan offside. Keputusan kekal dengan kemenangan 5-0 kepada anak buah Unai Emery, di mana mereka kini berjaya meminta Spurs untuk berada di tangga keempat Liga, selepas Spurs hanya mencatatkan keputusan seri ketika menentang pasukan Everton dalam perlawanan sebelumnya. Kita lihat pula sedikit keputusan perlawanan yang berlangsung di sekitar Eropah. Bundesliga Jerman, Heidenheim seri tanpa jaringan dengan pasukan Dortmund. Bayern Munich menang 3-1 ke atas pasukan Mönchengladbach. Pasukan Bayer Leverkusen berjaya menang 2-0 ke atas pasukan Darmstadt. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Liga Perancis, Strasbourg tewas tipis 1-2 kepada pasukan Paris Saint-Germain, dan berikut adalah kedudukan semasa Liga 1 di Perancis. La Liga Spanyol, Athletic Club menang 4-0 ke atas pasukan Mallorca. Valencia menang 2-1 ke atas pasukan Almeria. Granada seri 1 sama dengan pasukan Las Palmas. Deportivo Alaves tewas 1-3 kepada pasukan Barcelona. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Frosinone tewas 2-3 kepada pasukan AC Milan. Bologna menang 4-2 ke atas pasukan Sassuolo. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bayern terus kejar Bayer Leverkusen. Bayern yang turun menentang pasukan Borussia Mönchengladbach malam tadi dilihat tidak mahu keciciran mata lagi selepas tewas kepada pasukan Werder Bremen pada 21 Januari lalu. Ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut dalam misi mereka untuk mengejar kembali kedudukan selaku pendahulu liga yang kini sedang dipegang oleh pasukan Bayer Leverkusen. Mereka bagaimanapun dikejutkan dengan gol oleh pasukan pelawat terlebih dahulu pada minit ke-35. Menerusi Nico Elvedia dibantu oleh Jordan Pickford. Tersetak dengan gol tersebut, Bayern terus mengadakan asakan dan akhirnya Alexander Pavlovic berjaya menyamakan kembali kedudukan sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Bayern bermain dengan lebih baik di separuh masa kedua apabila berjaya menjadikan 2 gol lagi menerusi penyerang berbisa mereka iaitu Harry Kane pada minit ke-70 dan Matthijs de Ligt pada minit ke-86. Kemenangan ini menyebabkan mereka kekal 2 mata di belakang pasukan Bayer Leverkusen yang sebelum ini mencatatkan kemenangan selesa 2-0 ke atas pasukan Darmstadt. Barcelona berjaya menang walaupun beraksi dengan 10 orang pemain. Aksi di La Liga Spanyol diteruskan lagi dengan aksi Barcelona menentang pasukan Deportivo Alaves, di mana keputusan memihak kepada pasukan Barca dengan jaringan 3-1 pada awal pagi tadi. Barcelona tidak berdepan dengan banyak masalah kali ini apabila mereka berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu pada minit ke-22 menerusi Robert Lewandowski. Eke Gundogan kemudiannya berjaya menambah gol kedua Barca pada minit ke-49 sebelum Vitor Roque meledak gol ketiga pasukan pada minit ke-63. Malang menimpa pemain muda itu apabila dia dilainkan kad kuning kedua selepas kekasaran dilakukannya pada minit ke-67 dan juga 72. Alaves sebelum itu berjaya memperoleh gol pertama mereka pada minit ke-51 dan muncullah mereka tidak berjaya bangkit untuk sekurang-kurangnya mencatatkan keputusan seri dengan pasukan Barca yang bermain dengan 10 orang pemain. Barca kini naik sementara ke tangga ketiga memintas pasukan Atletico Madrid yang masih belum bermain dalam perlawanan berikutnya. Sedikit keputusan perlawanan suku akhir Piala Asia 2024. Jepun gagal menepati ramalan apabila tewas mengejut dengan keputusan 2-1 kepada pasukan Iran malam tadi. Tuan rumah Qatar pula terpaksa berhempas pulas sebelum berjaya menang menerusi penentu sepakan penalti untuk mengatasi pasukan Uzbekistan. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Kylian Mbappe tidak menolak kemungkinan untuk bermain di Liga Perdana Inggeris. Kylian Mbappe tidak menolak kemungkinan untuk beraksi di Liga Perdana Inggeris jika ada klub yang berjaya untuk cuba mendapatkannya. Dia kini masih lagi menjadi sasaran utama kepada pasukan Real Madrid pada musim panas yang akan datang. Man City dahulu saingan untuk dapatkan João Neves. Man City kini berada di depan dalam saingan untuk cuba mendapatkan pemain daripada pasukan Benfica, iaitu João Neves. Pemain itu juga sedang dinilai oleh pasukan Manchester United untuk dibawa masuk pada musim panas nanti. Real Madrid ada perancangan baru.
Real Madrid sedang kira-kira untuk mendapatkan pemain left back daripada pasukan Juventus, iaitu Andre Cambiaso. Sekiranya mereka tidak berjaya untuk mendapatkan Alphonso Davies nanti, Davies tetap menjadi sasaran mereka utama setakat ini. Matthijs de Ligt tidak tolak kemungkinan untuk berhijrah nanti. Pemain pertahanan pasukan Bayern Munich, Matthijs de Ligt, tidak menolak kemungkinan untuknya meninggalkan pasukan Bayern pada hujung musim ini, dengan pasukan Barcelona bakal menjadi destinasi seterusnya. Fulham mahukan Armando Broja. Fulham dilaporkan mahu mendapatkan Armando Broja daripada pasukan Chelsea. Secara pinjaman sekiranya Chelsea masih lagi gagal memberikan peluang untuk berhasil secara lebih kerap lagi. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.